Yang berbahagia, Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki bin Mohamad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zuazhan bin Yahya, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia, Teknologis Dr. Haji Azizi bin Haji Miskun, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang diraikan, Al-Fadilah Ustazah Nur Aini binti Makdin, penceramah jemputan pada hari ini. Yang berusaha, Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Dawud bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti, Pegawai Kanan Universiti, Pegawai Kanan Akademi Latihan Ketenteraan, Datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah. Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mir'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Fitrah manusia suka akan bergaul kerana manusia adalah makhluk yang bersosial. Fitrah wanita suka akan kecantikan, kejelitaan, yang cantik, yang wangi. Apakah garis panduan pergaulan dan kecantikan yang berlandaskan syariat Islam tetapi seiring dengan trend semasa sebagai menjaga reputasi imej wanita muslimah yang berkerjaya? InsyaAllah sebelum memulakan program pada pagi ini, majlis ini memperkenalkan terlebih dahulu penceramah jemputan pada kali ini. Penceramah kita adalah yang berbahagia Ustazah Nur Aini binti Makdin, merupakan pengarah Arafah Academy dan juga merupakan penceramah selebriti. Al-Fadilah Ustazah juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang tafsir Al-Quran. Tambahan lagi, Ustazah juga sering muncul di kaca televisyen sebagai panel rancangan di Astro Oasis, TV Al-Hijrah, serta pernah menjadi panel jemputan di radio Zayan FM, Nasional FM, Sinar FM dalam slot tarbiyah. Tambahan juga, Ustazah juga merupakan kolumnis majalah Solusi, majalah JenQ dan majalah Demi Cinta. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah, program webinar pada kali ini akan bersiaran langsung melalui saluran Microsoft Teams serta Facebook rasmi Pusat Islam UPNM. Para hadirin diminta untuk mengisi borang penilaian program yang telah disediakan oleh pihak urus sedia di ruangan chat Microsoft Teams serta Facebook pada akhir program ini. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormat yang menjemput Ustazah Nur Aini binti Makdin untuk mengupas topik pada hari ini. Wanita profesional, kecantikan, perhiasan dan pergaulan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah. Saya minta cek suara dan audio dulu. Audio dan video. Maaf Ustazah. Clear dengar Ustazah. Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali an-nar. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustazah pengerusi majlis, Ustazah Insyirah. Yang berbahagia Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki bin Mohamad. Yang berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi. Yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Muhammad Zuazhan bin Yahya. Yang berbahagia Profesor Teknisianis Dr. Haji Azizi bin Haji Miskun. Yang berusaha Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti,
pegawai kanan universiti, datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni insyaAllah perbincangan untuk diskusi yang kedua tentang perempuan secara keseluruhannya. InsyaAllah saya berkongsi sedikit dengan rendah hati dan rendah diri sebagai seorang penuntut ilmu juga. Ya, tajuk yang kita nak bincangkan adalah tentang wanita, kecantikan, perhiasan dan juga pergaulan. Jadi hari ini insyaAllah dengan rendah hati saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan keseluruhannya, hadirin dan hadirat, ia berasaskan dua surah. Yang mana yang pertama kita akan tengok sedikit sebanyak tentang kecantikan dan perhiasan daripada surah An-Nur, dan yang kedua topik yang besar iaitu tentang pergaulan daripada surah Al-Qasas. Surah An-Nur tuan-tuan dan puan, surah yang ke-24 menurut penyusunan Al-Quran, dan dalam mushaf kita akan tengok bermula muka surah 353 iaitu ayat yang ke-30. Ya, saya mulakan dengan surah An-Nur dulu perbincangan kita insyaAllah, dan kemudian kita akan bergerak ke surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Jadi yang pertamanya saya minta maaf sekiranya audio dan video saya tak berapa clear. Jadi kalau berapa clear tolong maklumkanlah, sebab saya dalam keadaan safar sekarang, bermusafir. Baik, Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Hari ni kita nak tengok tentang wanita, kecantikan, perhiasan dan juga pergaulan. Adakah topik ini tadi saya tanya Ustazah Isyirah, sebelum ni pun kita dah berfikir. Maksudnya mesti ada penyertaan lelaki juga. Walaupun topiknya diskusi wanita. Kan? Tidak. Sebab kemana pun perbincangan Al-Quran ni bila cerita tentang perempuan ataupun wanita, dia pasti orang kata apa, digabung jalinkan dengan orang lelaki. Kalau topik orang lelaki sekalipun perempuan, dia mesti ada cerita tentang wanita. Sebagai contoh, saya secara asas terlebih dahulu, bila cerita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, tuan-tuan perempuan yang muliakan, mesti ada kisah-kisah dia terbahagi kepada dua segmen secara besar. Ialah kisah dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, surah Al-Qasas Al-Quran ni, tolong perbetulkan saya Ustazah, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor sekiranya ada kesalahan. Kisah Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran ni terbahagi kepada dua segmen. Yang mana segmen pertama adalah kisah-kisah Al-Quran berkaitan dengan para Nabi dan juga para Rasul. So Nabi-Nabi dan para Rasul secara spesifiknya disebutkan nama secara clear lah. Ya, Nabi Adam, ataupun sehingga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain. Itu adalah segmen pertama dalam kisah-kisah Al-Quran. Walaupun di sana kisah-kisah para Nabi, tetapi ada kisah-kisah wanita yang berada dalam kehidupan. Jadi tetaplah kisah lelaki dan perempuan itu mesti ada dalam satu kelompok yang sama bila kita masuk kisah. Termasuk ayat-ayat suci Al-Quran, kalau spesifik tentang aurat perempuan itu mesti ada kaitan dengan aurat lelaki. Serta tentang faraid pun ada lelaki dan perempuan, berarti tidak akan dapat dipisahkan. Sama juga segmen kedua, perempuan melihatkan kisah Al-Quran ada tentang kisah bukan para Nabi. Kalau segmen pertama, maksudnya kita katakan golongan pertama dalam kisah Al-Quran adalah kisah para Nabi dan kisah para Rasul. Kisah yang kedua adalah kisah bukan para Nabi dan bukan para Rasul. Namun di dalam kisah bukan para Nabi dan bukan kisah para Rasul, berarti kisah orang biasa lah kita katakan. Ya, para salihin dan juga selain padanya. Ia akan membawa kepada dua lagi segmen, iaitu ada kisah lelaki bukan para Nabi dan ada kisah wanita, sudah tentu bukan Nabi. Kalau kita kata kisah lelaki bukan Nabi, contoh Luqman, juga mesti ada kaitan dengan mesejnya. Kalaupun tidak spesifik ayat menyebut tentang perempuan atau wanita, mesejnya tetap sampai kepada wanita. Kita lagi juga kisah-kisah wanita di dalam Al-Quran, ia pasti juga akan berkaitan dengan orang lelaki. Sebagai misal, tuan-tuan perempuan sekadar pemakluman, baru-baru ni saya satu seminar wanita dalam Al-Quran, kisah wanita dalam Al-Quran. Kita ceritakan tentang wanita-wanita di sekitar ataupun di dalam kehidupan Nabi Musa AS. Sebagai penghubungan kita katakan tahniah kepada pihak penganjur, kerana walaupun diskusi ini namanya diskusi wanita, tapi ada lelaki-lelaki yang beriman, Alhamdulillah, yang menyertai kita, dan ini sepatutnya menjadi kebiasaan dan kelaziman sebagai penuntut ilmu. Walaupun daurah wanita, walaupun daurah haid dan isyahabah ataupun nifas dan wiladah sebagai misal, orang lelaki juga sepatutnya menyertai. Baik, kita sambung. Tentu perempuan, insyaAllah kita masuk kepada permulaan ihsas untuk kita bincangkan wanita tentang kecantikan dan juga perhiasan, bermula daripada ayat 30. Dan kita akan masuk juga dengan ayat 31 sudah pasti pada muka surat di dalam Al-Quran 353. Tuan-tuan perempuan boleh buka mushaf, ya, ataupun smartphone juga sekarang kita dah boleh tengok Al-Quran.
yang mana muka surat 353. Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 menurut penyusunan Al-Quran, dan kemudian kita akan ambil dua ayat secara umum untuk perbincangan kecantikan dan perhiasan, bermula daripada ayat 30 dan juga 31. Tuan-tuan, saya mulakan dengan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Saya berhenti pada ayat 30. Tapi rakan-rakan, tengok ayat 31 panjang ya. Half muka surat dia dalam 353 tu ayat 31. Yang 30 cerita tentang lelaki-lelaki beriman, 31 tentang wanita-wanita beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, berarti perintah Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan perempuan, untuk Nabi berkata ataupun menyampaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Mari kita tengok antaranya Profesor Dr. Salman Harun ketika mana menterjemahkan atau pada surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Yang mana surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq dimulakan dengan Qul. Betul ya, tuan-tuan perempuan? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka Profesor Dr. Salman Harun berkata, apabila ada perkataan Qul, khususnya perbincangan ketika itu dalam surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq, kata Profesor Dr. Salman Harun, ia bukan sekadar maksudkan katakanlah wahai Muhammad. Tetapi juga kata Profesor Dr. Salman Harun, bila sebut Qul ini berarti wahai Muhammad, sampaikanlah ataupun katakanlah, kemudian imanilah dan buatlah dan sebarkanlah. Maksudnya, kalau kita tengok daripada surah ini maupun dalam surah An-Nas dan Al-Falaq, sebagai contoh saya ambil surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Muhammad, katakanlah bahawa aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Katakanlah. Yang kedua, yakinilah, imanilah dan beramallah. Berarti sememangnya dalam kehidupan kita mesti beramal dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Bukan dengan jin, bukan dengan syaitan, bukan dengan manusia. Mesti paling utama dan terutama adalah memohon bantuan satu-satunya kepada Allah Ta'ala, perlindungan. Dan yang ketiga, bukan sahaja kita katakan, bukan sahaja kita buat, tetapi kita kena sebarluaskan. Ajak orang lain juga untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Maka bila kita jumpa perkataan Qul itu, secara umumnya rakan-rakan, berarti kita suruh, Allah SWT Nabi sebut dan kata, sudah disampaikan, Nabi sendiri buat, iaitu meminta perlindungan kepada Allah dalam surah An-Nas dan Al-Falaq, dan sampai. Bersama juga di sini rakan-rakan. Ya, bila Allah Ta'ala suruh katakan kepada orang yang beriman, 30 secara spesifik orang-orang lelaki yang beriman, 31 orang-orang perempuan yang beriman. Berarti wahai Muhammad, katakan, berarti sampaikan kepada orang beriman lelaki dan perempuan. Kedua, Nabi sendiri sebagai seorang lelaki yang beriman juga mesti kena buat arahan ayat ini. Dan wanita-wanita beriman yang mengimani Nabi SAW juga mesti mengimani ayat ini dan melaksanakan ayat ini. Apa yang kita nak kena buat? Sekejap lagi kita akan tengok tuan-tuan. Dan yang ketiga adalah kita kena sampaikan pula. So hari ni kita ada tanggungjawab tuan-tuan perempuan. Bila kita belajar, berkongsi serta perkongsian ini, kita tahu kita sendiri kena bagi tahu, kita sendiri kena buat dan juga kita kena sampai. Baik. Antara juga perkara yang saya nak sebutkan secara umum dalam pentafsiran Al-Quran, rakan-rakan, perhatikan pada perkataan ayat 30 dan 31 ini lil mu'minin. Dan ayat 31 lil mu'minat. Bererti ditumpukan sepenuhnya kepada orang beriman. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran ni ada banyak perbincangan golongan tuan-tuan perempuan. Ada orang beriman, ada munafik, ada fasik, ada kafir, ada syirik, ada musyrikun. Ya, bahkan kalau tengok golongan surah secara spesifik di dalam Al-Quran, ada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, kemudian ada juga surah Al-Kafirun, dan juga ada juga surah Al-Munafiqun. Ada spesifik. Tapi ayat ini adalah untuk orang Kenapa? Kerana kata para ulama, orang-orang yang beriman, dia tidak akan menangguh-nangguhkan berbuat ketaatan kepada Allah. Orang beriman bila dia jumpa, sebagai contoh ayat ini, qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman,
saya dan kita semua adalah orang beriman, ayat ini sampai kepada saya dan kita semua sebagai orang beriman, kita terus fokus apakah surahan ataupun perintah Allah di dalam surah ini ataupun ayat ini dan apa yang kita kena buat dan terbuat. Ada para ulama orang beriman tidak menangguhkan urusannya, tidak menangguhkan kerja buatnya, tidak menangguh-nangguhkan kebaikan untuk dibuat. Turun perintah Allah, sampai perintah Allah terus buat. Tapi maafkan saya, kadang-kadang kita beralasan Ustazah dan juga kita semua lah secara umum. Kadang-kadang kita kata apa, tak sampai hidayah lagi. Hidayah dah sampai tuan-puan, hidayah dah sampai lebih daripada 1,400 tahun yang lepas, iaitu Al-Quran itu sendiri. Baik. Walil mu'minin, walil mu'minat. Kalau saya sebutkan saja secara umum, walil mu'minin kepada orang lelaki, walil mu'minat kepada orang perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan tengok ayat 30 dan 31 ini, arahannya sama. Apa dia? Untuk lil mu'minin, yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan. Katakan kepada orang-orang lelaki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan, menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Satu, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan juga menjaga kehormatan, kemaluan, kesucian dan juga maruah mereka. Dzalika azka lahum, itu yang lebih suci, lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, dan sesungguhnya Allah mendalam pengetahuannya terhadap apa yang mereka usahakan atau mereka kerjakan. Baik, fokus saya tuan-tuan dan puan adalah pada perkataan ataupun frasa yaghuddu min absarihim. Satu, wa yahfadhu furujahum. Dua, ini adalah arahan untuk lelaki-lelaki beriman. Hendaklah mereka menyekat, menundukkan, memendekkan atau menurunkan ataupun mengurangkan pandangan mereka. Betul Allah. Sebenarnya Allah tuan-tuan puan yang berbuk. Allah adalah tunduk ataupun kurang ataupun pendek ataupun sekat. Berarti pandangan itu disekat, pandangan itu dikurangkan, diturunkan dan dipendekkan kepada perkara yang perlu dilihat sahaja. Berarti perintah untuk orang lelaki tunduk pandangan satu, dan yang kedua wa yahfadhu furujahum, hendaklah menjaga kemaluan dan kesucian diri. Perhatikan ayat 31 tuan-tuan dan puan-puan, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan, orang-orang perempuan yang beriman. Apa arahan dia? Yaghdudna min absarihim, hendaklah mereka menyekat, menundukkan, mengurangkan, memendekkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan juga hendaklah mereka juga menjaga kemaluan mereka. Maka selain pada kita lihat bahawa orang beriman tidak bertangguh-tangguh dalam buat ketaatan kepada Allah, ayat ini telah sampai kepada saya dan kita semua sebagai lelaki dan perempuan yang beriman. Perkara pertama tuan-tuan perempuan, ketaatan kepada perintah Allah mesti dibuat bersegera tanpa berlengah dan juga berteguh. Apa yang kita kena buat? Terus kepada poin yang kedua, tunduk pandangan dan jaga kemaluan. Maka ini perkara yang patut kita tengok secara umum tuan-tuan dan puan. Maksudnya bukan secara umum, secara umum, betul. Bahawasanya kadang-kadang, maafkan saya, kita merasakan orang perempuan mesti menjaga kemaluan, orang lelaki mesti menundukkan pandangan. Fenomena dalam masyarakat kadang-kadang maksudnya pada pandangan, dalam urusan pandangan itu hanya orang lelaki je kena tunduk pandangan. Tidak, orang perempuan juga yaghudna min absarihim, mesti tunduk pandangan untuk menjaga kesucian diri, maruah diri, kehormatan diri. Itu orang perempuan saja, tidak, orang lelaki pun mesti menjaganya. Maka sama-sama sebenarnya perintah ini sama untuk lelaki dan perempuan. Mesti tunduk pandangan dan juga mesti menjaga kehormatan ataupun kemaluan. Berarti menundukkan pandangan hanya melihat kepada perkara yang diperlukan dan tidak melihat kepada perkara yang diharamkan untuk melihat. Ketika mana kita berjual beli mesti melihat, kita bermesyuarat, bekerja dan sebagainya, ada pandangan-pandangan yang diperlukan, maka pandang dengan perkara yang sepatutnya dipandang. Dan sekiranya terlihat, pandangan pertama terlihat, maka tidak lagi diikuti dengan pandangan yang kedua, kerana dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pandangan pertama itu tidak disengajakan, maka tak. Tetapi kalau pandangan pertama kemudian diikuti dengan pandangan kedua, ketiga dan keempat, ataupun renung lama-lama, itu adalah satu kesalahan yang tidak menuruti hadis Nabi. Baik, bila menjaga kehormatan rakan-rakan,
kita nak pergi kepada kecantikan, tapi kita bermula dengan kehormatan. Kerana bila cerita tentang kecantikan perhiasan khususnya lelaki maupun perempuan, ia dimulakan dengan menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan. Kerana ia akan terbawa-bawa apabila kita menjaga pandangan, kita menjaga kehormatan, insyaAllah kita akan menjaga kecantikan. Kita akan menyederhanakan penampilan dan juga perhiasan yang ditampilkan ataupun dizahirkan. Baik. Maka bila kita tengok ayat ini tuan-tuan perempuan, lelaki dan perempuan mesti jaga kehormatan dan juga kehormatan. Maafkan saya sedikit detail untuk ayat yang ini kerana daripada pentafsiran para ulama ketika mana menterjemahkan atau mentafsirkan maksud menjaga kehormatan dan menjaga kemaluan, antaranya ketika mana saya refer dalam surah Al-Mu'minun, para ulama menyebutkan bahawa di sana ada 7 kategori menjaga kemaluan, menjaga kecantikan, menjaga kehormatan, menjaga maruah dan kesucian diri. Untuk itu tuan-tuan perempuan, saya minta izin untuk teruskan sebut secara jelas sahaja. Dia 7 kategori menjaga kemaluan itu. Yang pertama adalah menjaga kemaluan daripada berseronok secara bersendirian. Ataupun dalam bahasa yang kita secara akademiknya adalah onani. Juga yang kedua, menjaga kemaluan daripada berhubungan di antara lelaki dan lelaki. Dan juga menjaga kehormatan diri daripada berhubungan antara perempuan dengan perempuan. Ini yang kita sebutkan LGBTQ itulah. Ya, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu juga kategori tidak menjaga kemaluan. Yang keempat adalah menjaga kehormatan daripada perlakuan zina dan juga pelacuran. Yang, maafkan saya, kadang-kadang kita merasakan menjaga kemaluan dan kehormatan itu hanya yang ini sahaja. Dia tidak berlaku zina. Tapi sebenarnya di dalam pentafsiran Al-Quran ketika mana berujuk menjaga kehormatan diri dan juga kemaluan, ia memasukkan daripada onani, tidak melakukan onani, tidak melakukan hubungan lelaki dengan lelaki, tidak melakukan hubungan perempuan dengan perempuan, tidak melakukan zina dan juga pelacuran, tidak juga melakukan hubungan dengan haiwan. Ketika mana membaca tafsiran ini, Ustazah dan juga tuan-tuan perempuan, saya agak terkejut kerana dia bukan jadi pelik. Pasal rupa-rupanya benda ni para ulama dah bincang lama. Dan fenomena ini berlaku dalam masyarakat. Ada yang ditangkap kerana menyeksa haiwan, kerana berhubung dengan hubungan haiwan. Manusia dan juga haiwan. Yang kena adalah hubungan kelamin yang dilakukan kepada isteri yang sedang dalam keadaan haid dan juga nifas. Dan yang ketujuh adalah melakukan hubungan kelamin dengan isteri daripada jalan belakang. Berarti 7 perkara ini adalah perkara-perkara yang kita perlu perhalusi untuk memahami maksud menjaga kemaluan dan juga kehormatan ini. Bukan sahaja saya tidak melakukan zina, berarti kemaluan ataupun kehormatan saya terpelihara. Tidak, tuan-tuan perempuan, para ulama meletakkan 7 perkara asas. Iaitu menjaga kehormatan dan kemaluan bukan sahaja tak berzina, tetapi juga tidak beronani, tidak melakukan lelaki dengan lelaki, tidak melakukan perempuan dengan perempuan, tidak berhubung dengan haiwan, tidak mendatangi isteri ketika haid dan nifas, tidak juga mendatangi isteri daripada jalan belakang. Lengkap dengan 7 ini kita jaga diri, maka benar-benarlah menjaga orang yang menjaga kemaluan dan juga kehormatan. Sangat penting tuan-tuan perempuan untuk kita menjaga kehormatan dan kemaluan ini. Baik, lanjut tuan-tuan perempuan, yang ini daripada wa yahfazna furujahunna dan juga yang di dalam ayat itu wa yahfazu furujahum. Sekarang tunduk pandangan dan juga menjaga kehormatan. Ya, maka kita nak fahamkan bahawa untuk menjaga kemaluan dan kehormatan itu sangat besar. Begitu juga kenapa dimulakan dengan jaga pandangan, kemudian diikuti dengan jaga kemaluan. Kerana kata para ulama tuan-tuan perempuan, menjaga pandangan itu adalah permulaan bagi menjaga kemaluan. Oleh sebab itu tuan-tuan perempuan, salah satu kenikmatan yang sangat perlu kita berhati-hati yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan perlu berhati-hati menggunakannya adalah mata, ya, ataupun penglihatan. Kerana daripada penglihatan bermula segala bentuk kejahatan sebahagiannya. Bahkan bentuk-bentuk penyakit itu bermula daripada bukan sahaja mata tetapi juga perut. Yang itu secara fizikalnya apabila makan. Tapi secara asal kita nak menyebut sini adalah pandangan. Kerana daripada pandangan itu akan membantu kita menjaga kemaluan. Dan juga daripada pandangan juga membantu kita untuk menjaga apa tuan-tuan perempuan? Menjaga hati. Kerana penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ain
juga dimulakan dengan ataupun berpunca daripada pandangan. Sebab itu rakan-rakan dimuliakan kena menjaga pandangan. Lihat pada perkara-perkara yang perlu sahaja. Begitu juga di dalam dua ayat ini, saya baca ayat 31 sampai hujung tuan-tuan perempuan, atau cuba tuan-tuan perempuan tengoklah muka surat 353 kerana ayat ini panjang, tapi saya nak generalizekan this ataupun poin penting di kalangan ulama tafsir ke mana mentafsirkan ayat 30 dan juga 31. Itu juga kalau kita tengok secara khususnya dalam ayat 31, setelah Allah sampaikan perkara yang kita kena buat dengan perempuan yang beriman khususnya menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan, maka datang ayat berikutnya, frasa berikutnya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah dizahirkan yubdina, jangan dizahirkan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir daripadanya. Maka ini juga bila disebutkan tentang kena menjaga tubuh kecuali boleh diperlihatkan apa sahaja yang zahir, maka datanglah isu tentang kecantikan, perhiasan dan juga penampilan. Ya, apa yang boleh ditunjukkan, apa yang ma zahara minha, apa yang boleh ditunjukkan ataupun ditampilkan itu. Yang pertama tuan-tuan perempuan, maka kita bincang tentang aurat. Ya, kalau aurat lelaki kita maklum antara pusat sehingga lutut, dan mesti juga di kalangan perbincangan aurat lelaki itu mestilah pakaian yang tidak menyerupai perempuan dan juga tidak menyerupai pakaian agama lain. Ini kena berhati-hati tuan-tuan perempuan kerana pakaian orang beriman berbeza dengan pakaian orang Hindu. Dan bukan sahaja tentang tunduk pandangan, bukan sahaja tentang menjaga kemaluan. Kenapa selepas itu datang bercerita tentang perlu menjaga perhiasan zinatahunna. Dia perlu menjaga penampilan, perlu menjaga apa yang perlu ditutup dan dilahirkan hanya apa yang zahir sahaja. Kerana sekali lagi, pandangan, berarti bukan kita katakan untuk kita hukum, ni kita bila orang beriman lah ni. Bukan kita menghukum orang atau terhukum. Tapi belajar untuk menghukum diri sendiri. Maksudnya melihat dan menilai apa yang betul, apa yang tidak betul. Baik. Maka perempuan tentang perempuan, kita nak cerita tentang perempuan. Secara umum, yang pertamanya adalah jumhur ulama menyebutkan bahawa untuk wanita, ya, auratnya jumhur ulama menyebut kecuali muka dan juga tapak. Bererti kalau menurut jumhur, ia bererti apa? Ia bererti rakan-rakan dimuliakan, tokin adalah wajib. Menurut jumhur ulama. Okey. So bererti semua yang lain kita kena pakai kecuali yang boleh mazahara minha, apa yang boleh dizahirkan adalah muka dan juga tapak tangan. Berarti tokin dan perempuan adalah wajib menurut jumhur ulama. Namun di sana ada satu pandangan yang mengatakan stokin tidak wajib. Maksudnya kaki bukan aurat. Maka bukanlah kita bermudah-mudahan, tetapi sekiranya kita melihat demikian, bolehlah kita menganggap bahawa mungkin dalam keadaan dia tidak tahu lagi, apa yang kedua dia bertentang dengan pandangan yang kedua. Namun sekali lagi saya jelaskan bahawa pandangan jumhur ulama mengatakan stokin adalah wajib kerana kaki adalah aurat. Maka kita berpegang secara jumhur. Jumhur ni maksudnya secara dominan, secara keseluruhan, kebanyakan ulama berpegang bahawa wanita aurat yang boleh aurat mesti ditutup kecuali muka dan juga tapak tangan. Okey, baik. Berikutnya lagi, apa yang kita nak bincang tentang menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ni besar, bukan sahaja menjaga kemaluan, maksudnya faraj ataupun kemaluan lelaki dan perempuan, tetapi juga menjaga penampilan, perhiasan dan juga apa yang boleh ditunjukkan kita di bawah kemaluan ataupun kesucian diri. Baik, saya fokus pada aurat dahulu, jadi kita tengok kecuali muka dan tapak tangan. Begitu juga perhatikan rakan-rakan dimuliakan, ya, illa li bu'udatihin wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Perhatikan frasa yang datang selepas illa ma zahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Khumur ataupun khimar ini adalah menutup. Ya, maka menutup itu salah satu perkara yang mesti ditutup adalah leher dan juga mestilah dilabuhkan menutup dada. Maka yang ini juga tuan-tuan perempuan mesti kita perhalusi. Adapun di tempat kerja,
mahu pun keluar daripada rumah bukan untuk bekerja, jual beli, untuk berkomunikasi, untuk balik kampung, untuk buat apa-apa yang selainnya, juga mesti dalam keadaan menutup belahan leher dan juga menutup dada. Maksudnya pakai tudung mesti dalam keadaan tutup leher dan juga tutup dada, melambungkan belahan tudung itu kepada dada. Kata para ulama, kenapa ayat ini juga dispesifikkan sebegini? Antaranya kerana ketika bangsa Arab jahiliyah, mereka pakai tudung, tetapi belahan tudung mereka dilepaskan di bahagian belakang. Berarti tidak Arab jahiliyah ketika mana turun ayat ini tidak menutup dada. Sedangkan dada adalah salah satu aurat wanita yang sangat perlu ditutup ataupun dijaga. Maka ini antara sebut kepada juga ayat ini lebih spesifik. Dia mesti menutup leher dan juga mesti menutup dada. Itu kalau kita spesifik tentang tudung lah tuan-tuan dan perempuan. Ya, secara umum yang lain selain pada tudung adalah pakaian kita. Maka pakaian kita tuan-tuan dan perempuan, saya nak sebut 3L terlebih dahulu. Ya, kita mesti orang perempuan secara khususnya. Yang pertama mestilah large. 3L itu large, besar. Pakaian yang besar. Mesti juga pakaian yang longgar. Mesti juga pakaian yang labuh. Okey, kalau tadi kita katakan tudung secara spesifik menutup dada dan juga termasuk menutup leher, di bahagian leher termasuk. Kalau pakaian secara umumnya mestilah labuh, mestilah longgar, mestilah besar, mestilah juga tidak menyerupai lelaki, mesti juga tidak menyerupai agama lain, dan juga mesti perhatikan material yang kita makan saya tuan-tuan, kerana kadang-kadang material hari ini ataupun fashion hari ini sangat berbahaya. Pakaiannya jarang, pakaiannya nipis, bahkan kadang-kadang menampakkan warna kulit. Ya, kalau namanya inner tuan-tuan perempuan, berarti pakaian inner itu adalah pakaian di dalam. Jangan pakai di luar rumah. Jangan pakai, kecuali lah kalau kita duduk di halaman yang tertutup, hanya di peringkat kita dengan keluarga kita sahaja, mungkin boleh dipertimbangkan. Mungkin ya, pakaian inner tolong pakai di bahagian dalam. Ya, begitu juga bila kita cerita tentang menutup aurat dengan pakaian ni, kecantikan kita ni, apatah lagi perkara-perkara lain sebagai perhiasan. Perhiasan macam mana? Sebagai contohnya memakai kosmetik ataupun memakai makeup dan sebagainya, adakah boleh dibolehkan atau diharuskan dengan nipis dan dengan ringan sekadarnya. Ya, saya mengambil pandangan yang sedikit ringan. Maksudnya adalah boleh pakai alas di bibir untuk muka dan sebagainya untuk memastikan nampak fresh, nampak segar, nampak profesionalismnya dan sebagainya. Jadi dibolehkan atau diharuskan, saya mengambil pandangan yang boleh dibolehkan dengan sangat sederhana, sangat ringan dan juga sangat nipis. Ya, maksudnya bukanlah dengan niat memperhiaskan diri supaya orang nampak kita cantik ataupun kita katakan menonjol, tabarruj ataupun misalnya adalah tabarruj. Jadi pesanan alang-alang kita dah sebut dah, nak pergi office bolehlah pakai benda sedikit, ni alas sedikit bibir, dan juga mungkin tempat-tempat lain yang kita rasa kena presentable, kena nampak appearance yang sangat profesional. Jadi alang-alang tu saya nak pesan kepada kita semua tuan-tuan dan perempuan, bahawasanya tempat yang paling sepatutnya kita jaga kebersihan, maksudnya tempat lain kena jaga juga, yang paling kena jaga kebersihan, kecantikan, perhiasan, wangi-wangi untuk orang perempuan adalah di sisi suaminya lelaki. Orang lelaki pula juga yang paling penting dia bersih diri, cantik, handsome, sado dan sebagainya. Yang paling penting berwangi-wangian juga adalah pada siapa? Kepada isteri dia. Jadi ini tuan-tuan dan perempuan disebutkan dalam satu kitab namanya Al-Hayatu Zawjiyah fil Quranil Karim. Kisah-kisah tentang suami isteri dan kekeluargaan di dalam Al-Quran. Hubungan suami isteri menurut panduan Al-Quran. Iaitu disebutkan empat hak antara suami dan isteri secara bersama. Ya, suami dan isteri ni ada hak masing-masing. Ya, suami antara haknya berarti tanggungjawab isteri untuk memenuhi haknya iaitu taat kepada suami. Yang keduanya keizinan. Isteri nak keluar rumah mesti dapatkan keizinan daripada suami.
Yang ketiga adalah takdib, yang hak untuk suami menghukum untuk niat mendidik. Itu adalah hak-hak suami. Hak-hak isteri antaranya juga yang pertama adalah mahar. Yang kedua antaranya adalah nafkah. Yang ni hak-hak isteri. Maksudnya suami tak berhak pada nafkah, isteri tak berhak pada taat. Hak suami adalah ketaatan, keizinan dan juga menghukum dengan niat pendidikan. Hak isteri antaranya mahar dan juga nafkah. Ini sesuatu perkara yang besar lah. Tetapi juga katakan ada 4 hak suami isteri yang datang bersama. Antaranya istimta, berseronok ataupun merujuk kepada hubungan suami dan isteri untuk fitrah dan juga keturunan. Dan selain itu adalah memaafkan, toleransi, mendengar dan sebagainya. Tapi satu yang saya nak sebut kerana ulama ni sebut, iaitu antara hak suami dan isteri, iaitu apa dia? Iaitu bercantik-cantik dan berhias-hias. Suami dia berhak di atas kecantikan suami dia. Suami dia berhak di atas kecantikan isteri dia. Berarti isteri bertanggungjawab untuk cantik-cantik depan suami kerana suami berhak untuk melihat isteri yang cantik. Balik juga, sama juga. Isteri berhak untuk melihat kecantikan suaminya. Berarti suami ada tanggungjawab untuk bercantik-cantik dan berhias di hadapan isteri dia. Hias cara suami lain lah tuan-tuan perempuan. Dia bukanlah maksudnya kena pakai bedak ke kenapa. Bersih, kemas, wangi, rapi. Sebab Nabi SAW di dalam hadis yang sahih menceritakan Nabi bila nak jumpa isteri pun, Nabi bersugi tuan-tuan. Begitu juga para sahabat yang lain mengatakan, aku suka berhias dan bercantik-cantik untuk bertemu dengan isteriku. Maka yang ni yang saya nak sebutkan tentang perempuan, maafkan saya teguran untuk diri saya dan kita semua kerana kadang-kadang kita meletakkan tanggungjawab berhias, bercantik, berwangi, berkemas dan merapikan diri itu hanya kepada isteri. Sedangkan suami juga bertanggungjawab untuk memenuhi hak isteri untuk melihat suaminya dalam keadaan rapi. Yang ni para ulama sebut bahkan di dalam Al-Hadith kitab ini juga mengatakan lelaki ni satu perkara yang kadang-kadang peripah pandang. Dia merasakan bini dia saja, isteri dia sahaja yang kena cantik-cantik. Dia pun kena cantik-cantik. Jadi apa yang poin yang saya nak conclude kat sini? Di luar rumah, kita pergi bekerja, berada di pejabat untuk jumpa klien ke customer dan sebagainya. Kita perlu berkemas diri, merapikan diri, menghilangkan bau-bau dengan wangian yang sangat ringan ataupun nipis. Maksudnya kalau saya mengambil pandangan yang lebih sedikit moderate, itu boleh memakai wangian, khususnya perempuan boleh memakai wangian dengan syarat untuk menghilangkan bau sahaja. Ya, mungkin kerana ada sedikit bau di badan, jadi perlu memakai contohnya deodoran ataupun minyak wangi yang sangat nipis, tidak mengganggu dan tidaklah sangat baunya sangat mengganggu, ya, sekadar untuk menghilangkan bau. Ini pandangan yang lebih moderate lah. Kalau Pak Aris nak ada pandangan yang mengatakan tak boleh lah, orang perempuan memang tak boleh pakai minyak wangi sebagai asasnya. Jadi conclusion saya dekat sini tuan-tuan perempuan, di tempat kerja atau kita keluar di rumah mesti memakai pakaian yang menutup aurat, ya, kemas, rapi, bersih, menampilkan appearance ataupun presentable, maksudnya untuk kita professionalism dalam bekerja. Namun mesti ada garis panduan dia ataupun ada KPI-KPI yang telah ditentukan oleh pihak oleh agama, iaitu kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan khususnya, menutup dada, menutup leher, ya, kemudian menjaga aurat tadi memakai pakaian labuh, longgar, besar, tidak menyerupai lelaki, tidak menyerupai pakaian agama lain. Yang ini kena beri perhatian. Sebab apa? Kerana kadang-kadang fashion datang daripada mana-mana dan kemudian kita tiru fashion tu. Ya, perhatikan fashion. Begitu juga material. Hari ini teruji juga fashion kita tuan-tuan perempuan dengan material. Kadang-kadangnya berkilat, kadang-kadangnya nipis, kadang-kadang jarang, kadang-kadang menampakkan warna kulit. Maka kalau menampakkan warna kulit tuan-tuan perempuan, hilanglah hikmah kepada menutup aurat. Kerana kita pakai baju, kita tutup aurat untuk tidak menampakkan warna kulit, tidak menampakkan bentuk badan. Maka kalau kita pakai satu pakaian yang tidak menjaga hikmah menutup aurat, maka hilanglah hikmah tu. Ya, begitu juga tuan-tuan perempuan untuk wanita. Di dalam kategori menjaga kemaluan lagi, selain pada menjaga maruah diri, menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga perhiasan-perhiasan yang boleh ditonjolkan, itu tidak berjalan dalam keadaan berbunyi. Itu
juga disebutkan kalau rakan-rakan tengok di bawah, ya, iaitu tidak menghentakkan kaki. Perempuan boleh baca sehingga ayat 31. Yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, khususnya pada frasa wala yadribna bi arjulihinna yu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Nampak tak? Ya, berbaris daripada bawah, muka surat 353 di dalam Al-Quran. Saya suka untuk sebutkan begini supaya tuan-tuan perempuan kita sama-sama belajar, kita boleh buka Al-Quran dan baca, ada tanya pembacaan tersebut insyaAllah. Maka pada frasa berikutnya itu wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, ya, dan juga tidak boleh apa. Ini juga masih dalam perintah Allah Azza wa Jalla tentang janganlah mereka yadribna bi arjulihinna, menghentakkan kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Maksudnya kasut juga kita mesti memilih pemakaian pembelian kasut yang tidak menarik perhatian, yang tidak sehinggakan orang menoleh tengok kepada kita sebagai misal. Begitu juga pemakaian gelang kaki dan sebagainya juga harusnya semudah. Ya, maka itu antara perbincangan-perbincangan untuk dalam skop menjaga kecantikan dan perhiasan diri orang perempuan. Okay? Dan yang untuk antara yang kita boleh sebutkan secara umumnya daripada perbincangan ayat ini. Dan begitu juga rakan-rakan yang dimuliakan, salah satu perkara di dalam bentuk perbincangan menjaga kemaluan, kehormatan diri dan maruah diri khususnya untuk orang perempuan juga ialah keluar rumah apabila berhajat. Ya, kerana apabila keluar pada rumah itulah skop aurat tu jauh lebih besar. Kerana di rumah bersama dengan suami dan anak-anak itu skop auratnya lebih kecil. Tetapi bila keluar daripada rumah skop aurat jadi lebih besar. Dia mesti melakukan tudung menutup leher dan juga dada, kemudian menjaga suara, dan kemudian menjaga semua kecuali muka dan tapak tangan dan sebagainya, termasuk komunikasi yang kita akan tengok sekejap lagi. Maka salah satu bentuk untuk kita menjaga kehormatan diri juga bila keluar rumah bila berhajat. Berhajat ni maksudnya bila kita bekerja, kita belajar, kita perlu ada jual beli, ada komunikasi di luar untuk bermuamalat dan sebagainya. Maka saat keluar rumah itu tuan-tuan perempuan mestilah keluar dalam keadaan menutup aurat, menjaga kemaluan, maruah dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, dalam ayat ini juga saya panjangkan sedikit. Kalau yang tengah tu tuan-tuan perempuan yang saya baca tadi, iaitu bermula wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, sehingga lam yadhharu ala auratin nisa. Itu semua adalah golongan-golongan yang menjadi mahram kepada seorang perempuan. Berarti ada keringanan daripada sudut auratnya daripada frasa ayat tadi. Tuan-tuan perempuan boleh tengok kerana kita tak panjangkan topik ini. Okey, so dekat sini pada suami, pada bapa, kepada bapa mertua, kepada adik-adik beradik lelaki dan anak-anak anak-anak saudara, itu adalah orang-orang atau golongan-golongan yang diberi pengecualian, maksudnya merendahkan atau meringankan sedikit skop. Okey, ini antara perbincangan yang saya tak bincangkan lanjut. Tuan-tuan perempuan, itu juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita sedikit daripada riwayat dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita macam mana bila ayat ini turun. Ayat apa tu? Ayat 30 dan ayat 31 khususnya. Bila turun ayat 30 dan 31, khususnya ayat 31, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Bila dibacakan ayat ini kepada keluarga mereka dan para wanita, kami semua khususnya para wanita ditemui bersebut mencari kain untuk tutup bahagian tubuh yang perlu ditutup. Dan kami terus meninggalkan kain yang jarang, kain yang nipis, kain yang menampakkan, mungkin menampakkan sebahagian sisi aurat. Kami segera meninggalkan kain yang jarang dan nipis. Kami segera pakai pakaian yang kasar dan juga pedih. Maka sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau ingat balik daripada awal saya sebutkan, orang beriman bersegera dalam mematuhi perintah Allah Ta'ala. Bersegera dalam buat ketaatan. Bila turun arahan Allah, terus buat. Maka hari ini juga rakan-rakan, ayat ini telah sampai kepada kita telah lama. Especially kita hari ini bincang lebih detail sedikit, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Rasul ayat ini kepada kita, bersegeralah untuk kita menilai semula adakah
pakaian kita sesuai dengan apa yang diperkenalkan oleh Allah, maka kita mudah mengubah, mudah-mudahan insyaAllah pakaian kita yang lebih tebal, iaitu tidak nipis, tidak jarang dan cukup menampakkan batang tubuh atau bentuk tubuh ataupun warna kulit. Dan kata para ulama ini juga menunjukkan betapa waraknya Sayyidatina Aisyah dan juga wanita muslimah, wanita mukminah dan juga lelaki-lelaki yang beriman segera mematuhi, menunjukkan ketawadukan dan juga waraknya mereka dan taat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka terus buat tuan-tuan dan perempuan tanpa excuse, tanpa alasan, tanpa bertangguh, tidak berlengah, tidak banyak soal. Yang ni adalah akhlak orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan insya-Allah saya dan kita semua juga tidak berhenti mencari alasan, berhenti mencari menimbulkan persoalan demi persoalan, melengah-lengahkan ataupun beralasan, kerana orang beriman segera patuh kepada Allah. Baik, kemudian bila kita sebutkan tadi ada golongan yang boleh dinampakkan perhiasan, maka tuan-tuan perempuan di sini juga ada beberapa kategori yang lain yang saya terpanjangkan. Dan terakhir, sebelum saya bawa ke surah Al-Qasas untuk kita tengok daripada aspek pergaulan, maka saya pesan pada diri saya dan kita semua tuan-tuan perempuan, perkara-perkara ini perlu diperhalusi lebih lanjut untuk kita fahami tentang aurat, tentang bagaimana etika kita ataupun bagaimana adab kita, apa situasi-situasi yang membolehkan kita menipiskan ataupun meringankan skop aurat kita apabila berada di dalam rumah bagaimana, apabila berada bersama dengan keluarga bagaimana, khususnya perbincangan kita adalah kecantikan dan perhiasan di tempat kerja secara umum keluar rumah. Jadi yang ini kita kena tengok lebih besar, dan sebelum saya masuk juga saya pesan pada diri saya dan kita semua bahawa menjaga kemaluan tadi kita dah detailkan dengan 7 perkara. Ya, maksudnya buat 7 perkara ini baru berada dalam skop menjaga kemaluan. Begitu juga salah satu bentuk menjaga kemaluan, kesucian dan kehormatan diri, menjaga maruah diri juga adalah tadi kita sebutkan, iaitu tidak meringankan berwangi-wangian, menipiskan perhiasan ataupun makeup ataupun kosmetik dan sebagainya, termasuk dengan menggunakan suara ataupun bergaul atau berkomunikasi dengan sebagainya. Bukan saya tuan-puan, begitu juga dalam penggunaan media sosial. Begitu juga dalam penggunaan media sosial. Ya, kita sebagai seorang lelaki yang beriman dan kita juga sebagai seorang wanita yang beriman, aspek penggunaan media sosial juga sangat penting dalam mengaplikasikan tunduk pandangan dan menjaga kehormatan. Ya, tidak melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kerana hari ni kadang-kadang ya mungkin kita katakan, saya tak tengok, saya pergi mall pun jalan tunduk, ni contoh lah ya tuan-tuan, pergi mall pun jalan tunduk dan sebagainya. Bagaimana kita seorang-seorang dengan handphone kita di rumah? Masa kita duduk seorang-seorang, macam mana kita dengan media sosial kita, dengan telefon kita? Apa yang kita tekan? Link apa yang kita baca? Ya, cerita-cerita apa yang kita follow up? Ya, gambar dan video apa yang kita tengok? Itu juga tuan-tuan masuk dalam kerangka perbincangan menundukkan atau menyekat pandangan. Dan hal ini tuan-tuan lebih mencabar. Kenapa? Kerana hal ini berada di tangan kita. Semudah dengan memasukkan password dan kita boleh tengok apa yang ada. Apa yang berlaku di negara lain, di negara lain, di negara lain. Semudah dengan hanya apa yang berada di tangan kita. Maka orang beriman sangat berpegang dengan menjaga pandangan, menyekat pandangan daripada melihat perkara yang haram, termasuk apa yang ada di tangan kita melalui media sosial. Jadi macam mana pula menjaga kemaluan, kehormatan, maruah dan juga kesucian diri di media sosial? Ya, tidak banyak menampilkan perkara melainkan yang perlu-perlu sahaja. Ya, sebagai contoh saya pesan kita semua, ya kita kadang-kadang kena letak gambar juga skirting 2, betul tak? Nak update selamat hari raya, nak buat ucapan raya dan sebagainya, video dan sebagainya. Maka saya pesan pada diri saya khususnya secara rendah hati, berhati-hati dalam mengupload. Ya, upload memastikan aurat terjaga, maruah wanita muslimah terjaga, maruah wanita mukminah terjaga, terpelihara. Yang maksudkan saya tidak perlu nari-nari di media sosial, di TikTok dan sebagaimana banyak media sosial hari ni nak sebut satu persatu.
Kasih pesan pada saya dan kita semua, berhati-hati dalam menjaga pandangan dan juga berhati-hati dalam menjaga kemaluan termasuk di media sosial, yang ruang yang tidak ada batasan dia. Maka itu antara perbincangan asas dalam surah yang pertama, iaitu surah An-Nur, yang mana saya ambil secara ringkas list perbincangannya daripada ayat 30 dan 31 dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang muka surat 353. Baik, tuan-puan, kita nak bergerak sedikit pada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas pula untuk perbincangan topik secara umum tentang pergaulan. Tadi kita tengok kecantikan, kita tengok perhiasan, apa yang boleh ditampilkan pun ditunjulkan. Ya, sederhana lah tuan-tuan perempuan. Sebagai contoh, kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, lelaki dan sebagainya. Maka sekarang kita nak masuk pula. Bila cerita tentang wanita yang profesional, ada kecantikan dan perhiasan yang boleh ditunjulkan dan apa yang ada yang selebihnya mesti disembunyikan. Bagaimana pula kalau tentang pergaulan? Sebab kami ni semua ni rumah yang bekerja ataupun bekerjaya. Kalaupun kita tak bekerja hari ni, kita kena communicate. Kita nak kerja beli, betul tak? Nak hantar anak pergi sekolah, jumpa guru, send buku report, semua kena communicate. Ya, kalau rakan-rakan yang masih belajar, kadang-kadang kita tak dapat mengelak untuk buat assignment dengan rakan sekerja kita ataupun rakan kumpulan kita yang daripada gender yang berbeza. Jadi kesemua itu ada communication. Maka saya bawa satu kisah tuan-puan di dalam surah Al-Qasas yang menceritakan tentang ada pergaulan, ada communication, ada interaksi yang berlaku di antara lelaki dan perempuan. Sebenarnya banyak kisah lain juga tuan-tuan. Sebenarnya dekat tempat lain ada, tapi saya bawa yang ini kerana bagi pandangan saya ini lebih jelas secara umumnya. Potret cerita ini bukan tentang lelaki yang biasa. Ia contoh daripada Nabi Musa alaihissalam. Kita tengok daripada muka surat 388, ayat tumpuan bermula daripada ayat 23. Ya, 388, ayat tumpuan bermula daripada ayat 23. So, ini adalah surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Jadi surah An-Nur, surah yang ke-24, yang ini surah yang ke-28, surah Al-Qasas. Baik. Tuan-tuan, permulaan ayat kita adalah ayat yang ke-23. Senang serta terlebih dahulu secara mukadimah, ayat ini bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam telah melarikan diri daripada Mesir ke kota Madian. Okey, so perjalanan Nabi Musa ni panjang tuan-puan. Membawa diri pada Mesir ke Madian. Yang jauh tuan-tuan perempuan, dan disebutkan para ulama, Nabi Musa dia tak pernah pergi Madian. That was the very first time. So banyaklah kita katakan ketidakpastian, tahu macam mana kat sana, ada apa, nak jumpa siapa, nak rehat kat mana. Yang bayangkan kita yang pernah pergi, memang kita akan ada bayangan-bayangan tersebut. Maka Nabi Musa tuan-puan, antara Nabi yang kisahnya sikit panjang dan banyak di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa dan Nabi SAW sudah pasti. So Nabi Musa ni ceritanya pelbagai di merata tempat bersama dengan ramai orang. Ya, secara umumnya kalau wanita sahaja ada 4 wanita di dalam kisah Nabi Musa rakan-rakan. Yang pertama adalah ibunda Nabi Musa, yang kedua adalah saudara perempuan Nabi Musa, yang ketiga adalah Imra'ah Fir'aun, iaitu Asia, isteri kepada Fir'aun. Yang keempat adalah 2 wanita Madian. 2 wanita Madian inilah yang kita akan tengok pada ayat ini, iaitu Nabi Musa membawa diri daripada satu tempat yang lain masuk ke kota Madian dan bertemu 2 wanita. Maka ada pergaulan, ada komunikasi di situ, ada orang kata perbicaraan ataupun persoalan. Maka yang tu kita nak tengok untuk kita belajar sesuatu daripada topik pergaulan. Bagaimana Nabi Musa bergaul ataupun berkomunikasi dengan wanita ini. Begitu juga, mereka sekalian, kalau Nabi Musa ni banyak tempat lain, kat mana? Secara umum dulu kita sebut. Ya, kalau dalam surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa menempati satu daripada 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi. Yang mana dalam surah Al-Kahfi yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Betul kan? Yang kedua, kisah di dalam surah Al-Kahfi adalah kisah tentang pemilik 2 kebun. Seorang kawannya beriman, seorang kawan lagi kafir. Yang kafir itu memiliki 2 kebun, bahkan memiliki lebih daripada kebun yang lain. Kemudian yang ketiga,
untuk dalam kisah Nabi, kisah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, ataupun sebahagian menyebut Nabi Khidir. Dan yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Okay, so nak beritahu kata kisah Nabi Musa ni antara kisah yang famous di dalam Al-Quran. Maka sekarang kita masuk kisah Nabi Musa. Ya, perhatikan ayat 23 tuan-puan. Walamma warada Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihi imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Dan ketika mana Nabi Musa sampai di telaga air negeri Madian. Walamma warada Madian, telaga air Madian. Madian adalah nama tempat. Wajada alaihi ummatan minan nas. Mereka mendapati ummatan minan nas, satu grup, satu kumpulan manusia, yakni orang-orang lelaki secara spesifiknya, yaskun. Mereka sedang memberi minum kepada binatang ternakan mereka masing-masing. Bila Nabi Musa sampai ke kota Madian, dia sampai ke satu telaga air di negeri Madian, Nabi Musa melihat ada ummatan minan nas, sekelompok lelaki-lelaki sedang yaskuna, memberi minum kepada ternakan mereka. Wa wajada min dunihi imra'ataini tadudan. Dan dia juga mendapati wajada min dunihim, di antara mereka itu, ya, sebelah mereka itu, imra'ataini, dua wanita. Ada dua perempuan. Tadudan, sedang sekat, sedang tahan kambing-kambingnya ataupun ternakannya daripada minum. Qala, maka dia berkata, dia ni siapa dia? Dia bertanya, dia ni siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya kepada dua orang perempuan ini, ma khatbukuma? What is happening right now? Ataupun what happened? Ya, kenapa kamu sekat dua kambing, maafkan saya, sekat kambing ataupun ternakan kamu daripada minum ni? Kenapa kamu jauh daripada kelompok ummatan minan nas sedang bagi binatang ternakan untuk minum? Qala ma khatbukuma? Dia bertanya, kenapa dengan kamu? Apa hal? Ya, apa hal kamu berdua? Qalata, mereka berdua tu maksudnya imra'ataini tadi. Orang wanita itu pun menjawab, la nasqi, kami tak boleh bagi minum ternakan kami ni, hatta yusdira ar-ri'a, sehinggalah mereka semua ni, jadi orang-orang yang tadi lelaki-lelaki bagi minum, pengembala tadi ni, dia bawa balik dulu ternakan mereka masing-masing, mereka beredar, barulah kami boleh bagi minum. Wa abuna syekhun kabir, dan kami adalah semua yang sangat tua umurnya. Baik. Cerita pendek dia rakan-rakan, Nabi Musa tengok seorang lelaki sedang bagi minum kepada ternakan. Bila dia sampai ke kemudian tengok sekumpulan orang lelaki bagi minum, ada orang perempuan yang tak bagi minum ternakan dia. Dan jadi Nabi Musa secara gentleman, kerana ada tanggungjawab untuk ada concern, ada keprihatinan kepada dua wanita. Kerana perkara tersebut menjadi gharib, sedikit berbeza. Orang lain lelaki yang mau ternakan, yang perempuan mau ternakan. Ya, mungkin dah ada satu perkara yang menjadi persoalan kepada Nabi Musa. Dan orang perempuan ternakan, dia tak pergi bagi minum sama-sama dengan orang lain bagi minum. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma? Kenapa? Apa hal kamu berdua? Maka jawab mereka yang pertama, ya, kami tak boleh bagi minum sampailah mereka beredar. Kata para ulama yang pertama menunjukkan wanita ini adalah pemalu. Menunjukkan mereka itu sangat tidak menjaga maruah dan juga kehormatan diri, tidak bersama-sama dengan mereka. Namun walaupun di sana ada pentafsiran lain, sebagai contoh menceritakan bahawa mereka itu sememangnya tidak suka kepada dua wanita ini. Kerana dua wanita ini disebutkan sebagian ulama bahawa mereka adalah anak kepada Nabi Syuaib.
So mereka tak suka Nabi Shu'aib kerana mereka tidak beriman dengan Nabi Shu'aib. Walaupun di sana ada juga pandangan lain mengatakan dua wanita ini bukan anak Nabi Shu'aib. Dua wanita ini adalah anak Shu'aib, seorang lelaki soleh di kampung itu. Berarti ada banyak pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan dua wanita tadi adalah anak Nabi Shu'aib. Pandangan kedua mengatakan tak, bapak dia bukan Nabi Shu'aib. Sebab Nabi Shu'aib tak hidup satu zaman dengan Nabi Musa. Dua wanita ini adalah anak Shu'aib. Shu'aib itu namanya Shu'aib, tetapi Shu'aib itu adalah orang soleh pada zaman tersebut, bukan Nabi. Kalau ambil pandangan pertama, rakan sekalian, lebih jelas lagi kerana mereka ditahan, mereka disekat, mereka di-remove daripada grup WhatsApp. Contohnya begitu. Sebab apa? Sebab Nabi Shu'aib adalah Nabi yang berdakwah kepada mereka. Jadi mereka orang kampung tak beriman dengan Nabi Shu'aib, mereka tak suka dengan Nabi Shu'aib, samalah tak suka kepada anaknya. Maka disebabkan mereka tidak beriman dengan dakwah Nabi Shu'aib, mereka lalu menyekat wanita ini untuk memberi minum kepada terdekatnya. Maka sebenarnya ada banyak pentafsiran. Namun salah satu pentafsiran yang juga boleh diterima kerana wanita-wanita ini ataupun dua wanita ini sangat menjaga maruah diri, tidak bergaul secara berterusan ataupun terus, maksudnya duduk dalam kelompok ramai-ramai dengan lelaki. Dan itu satu mesej yang sangat besar untuk saya dan kita semua rakan sekalian, iaitu seorang wanita yang beriman mesti adanya malu. Tidak masuk dan duduk bersama-sama dengan lelaki sekiranya tidak ada keperluan. Walaupun mereka ada keperluan kerana mereka tidak memberi minum kepada terdekat mereka. Tetapi mereka memastikan tidak bersama-sama beramai-ramai, sempit-sempit, berebut-rebut di dalam tersebut. Maka mereka mengatakan, la nasqi hatta yusbira bi'u. Kami tak boleh bagi minum kecuali sehingga pengembala ni semua balik, barulah kami boleh bagi minum. Satunya antara pentafsiran disebutkan kerana mereka malu, mereka sangat menjaga maruah. Yang keduanya mengatakan kerana mereka disekat, mereka tidak dibenci, mereka ditolak kerana Nabi Shu'aib berkata mereka tak beriman. Maka mereka tidak diberi hak untuk memberi minum kepada ternakan mereka. Maka sebagian menyebutkan mereka kena tunggu sampailah mereka balik, mereka tutup telaga tersebut. Maka mereka, dua wanita tadi boleh bagi minum kepada ternakan dengan air yang lebih bila tutup telaga tu sahaja. Yang penolakan kepada orang beriman. So kita orang beriman, mudah-mudahan kita akan ada banyak cabaran tentang perempuan. Tolakan, rejection, tentang, sindir dan sebagainya. So disebutkan mereka ni kena tunggu mereka balik, mereka tutup. Maksudnya pengembala lelaki ni tutup telaga. Dua wanita ni akan bawa ternakan minum daripada air yang berjejeran di tepi-tepi sahaja. Itu antara kita katakan hukuman orang kampung kepada orang yang beriman. Sebahagian pentafsiran menyebutkan demikian. Wa abuna syakhun kabir, dan bapa kami seorang yang sangat tua, kerana menunjukkan mereka nak beritahu kebiasaan orang lelaki yang bekerja. So kami bekerja. Maka dah sini juga kata para ulama menunjukkan wanita ada keperluan untuk rumah sekiranya boleh keluar ke rumah. Situasi mereka, bapa mereka sangat uzur, sangat tua, tidak hidup. Mereka mesti keluar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Maka di sini juga kata para ulama menunjukkan wanita dia ada keperluan. Keperluan dia boleh keluar rumah. Contohnya macam kita, baginya yang masih bekerja dan sedang bekerja, itu adalah keperluan kita untuk membangunkan ekonomi rumah tangga, membantu suami, menafkahi keluarga dan sebagainya. Maka keperluan ini mesti dengan syarat-syarat, mesti ada KPI, mesti ada garis panduan. Garis panduan yang kita belajar daripada wanita ini adalah malu. Tidak bergaul ataupun tidak duduk di dalam kumpulan lelaki sekiranya tidak mereka tunggu lelaki beredar dan kemudian baru mereka meneruskan. Begitu juga rata-rata yang Nabi Musa, lalu kita akan nampak dua side, daripada sudut lelaki dan daripada sudut perempuan. Nabi Musa bergaul, bertanya kepada mereka, berkomunikasi, adanya perbualan, berlakunya perbicaraan sama-sama. Maka hukumah, apa hal kamu? Perempuan ini juga, dua perempuan ini menjawab, kami tak boleh bagi minum. Nabi Musa mungkin bertanya, apa hang boleh bagi minum sama-sama? Okey, dan kenapa orang perempuan yang kena bawa ternakan untuk minum? Maka dia jawab straightforward, kami tak boleh bagi minum sampai dia balik dan bapa kami orang tua, yakni uzur.
Maka tuan-puan perhatikan ayat 24. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa pun ditolong fasaqa lahuma. Nabi Musa memberi bantuan kepada dua wanita tadi, iaitu memberi minum kepada binatang-binatang ternakan. Menunjukkan Nabi Musa sangat menghormati wanita, memberi bantuan sekadarnya, bercakap perkara yang sekadarnya. Wanita juga memberi respon dengan sekadarnya. Persoalan untuk saya dan kita semua rakan-rakan, sejauh mana adanya komunikasi dalam pergaulan kita di tempat kerja. Sekiranya ada keperluan, maka bercakaplah. Gunakanlah perkataan yang baik, ya, tidak perlu memuji rakan sekerja kita, cantiklah hari ini dan sebagainya, kerana itu juga menjadi sebahagian daripada adab kita bekerja di tempat kerja sesama lelaki dan juga perempuan. Begitu juga rakan-rakan memuliakan, bila kita tengok tadi, kita dah sebut dah, kecantikan lelaki sepatutnya dilebihkan untuk suami. Kecantikan perempuan, kecantikan lelaki, kecantikan lelaki sepatutnya ditampilkan kepada isteri. Kecantikan perempuan sepatutnya ditampilkan kepada lelaki. Sama juga bila dalam pergaulan. Saya tengok dari saya dan kita semua lah tuan-tuan dan perempuan. Janganlah kalau dengan orang pejabat kita sepatutnya lembut. Dengan pasangan kita, tengking-tengking, suaranya tinggi, suaranya kasar, suaranya keras, sehingga menyinti dan sebagainya. Tetapi kita boleh bergaul dengan kawan sekerja kita, boleh bertolak, bertukuk tampar dan sebagainya. Saya sebut dengan rendah hati, teguran untuk diri saya. Mudah-mudahan yang sepatutnya kita lenakkan suara adalah pasangan kita. Yang sepatutnya kita lembutkan suara adalah dengan pasangan kita. Yang kita wujudkan lebih rasa hormat dan penghargaan adalah kepada pasangan kita dan keluarga kita. Maka bukan maksudnya kat tempat kerja kita kena jadi garang to my hand tak payah cakap dengan aku, dan bukan begitu. Tapi menggunakan komunikasi dan pergaulan yang terbatas, komunikasi yang diperlukan seperti mana Nabi Musa tadi. Para ulama kata tengok Nabi Musa, dia tidak menggunakan perkataan yang berlebih-lebihan. Apa khabar? Kamu daripada mana? Siapa nama kamu? Tidak. Nabi Musa menggunakan straightforward. Kamu kenapa? Dan dua wanita tadi juga menggunakan jawapan yang straightforward. Kami tak boleh bagi minum sehingga mereka pergi, dan bapa kami adalah orang yang tua. Uzur menunjukkan ada keperluan mereka keluar daripada rumah. Sehingga membawa ternakan. Maka tanpa dimuliakan, kita nak lanjut sedikit. Ayat 24 saya panjangkan, tetapi di awal sahaja. Fasaqalahuma, Musa memberi minum kepada binatang ternakan, dan kemudian apa yang berlaku? Summa tawalla ila. Kemudian balik duduk di bawah pokok yang mana pada awal Nabi Musa sampai di Madian, Nabi Musa duduk di situ. Dan kemudian berdoa. Yang ni saya tak panjangkan, antara doa yang sangat-sangat cantik di dalam Al-Quran, tuan-tuan, adalah doa ini. Doa ini sebahagiannya kata para ulama, setiap kali kita pergi ke satu tempat, kisah mana-mana tempat, termasuk kita masuk rumah baru, ataupun kita balik atau duduk di mana-mana, ini antara doa yang kita boleh baca. Bila kita duduk satu tempat, kita minta kebaikan daripada Allah, manfaat daripada Allah, rahmat daripada Allah, bantuan Allah. Ini antara doa yang kawan-kawan boleh hafal insya-Allah ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baik, perhatikan rakan-rakan, sekarang dah settle. Ya, wanita tadi dah diberi bantuan oleh Nabi Musa untuk memberi minum kepada ternakannya. Yang balik dah. Wanita tadi dah balik dah. Secara ringkasnya disebutkan. Dah balik dah bagi tahu dekat ayah mereka yang tadi tua dan juga besar. Apa yang berlaku tuan-puan dimuliakan? Disebutkan para ulama tafsir, ayahnya terkejut. Hari ni balik awal, pasal apa? Nah, selalunya kan kebiasaannya mereka tunggu sampai lelaki-lelaki pengembala balik. Baru dua wanita ni boleh bagi minum. Tapi hari ni Nabi Musa tolong. Jadi proses tu jadi lebih cepat. Bahkan sebagian mengatakan, walaupun pengembala tu dah tutup dah telaga tadi, Nabi Musa ada kekuatan boleh mengangkat semula penutup telaga tersebut. Maka di sini juga para ulama menyebutkan kekuatan Nabi Musa menyamai 10 lelaki. Kerana kalau nak angkat penutup telaga tu memerlukan 10 lelaki untuk mengangkat. Nabi Musa boleh mengangkatnya sendiri sahaja. Subhanallah. Jadi semua ni Imra'atain tadi ni, dua wanita tadi balik report kat bapak dia. Proses kami hari ni cepat sebab ada seorang lelaki yang sangat kuat tolong kami tadi. Ya, maka
dah balik cerita report dekat ayah mereka. Ayah mereka kemudiannya memberi satu ayat. Perhatikan dalam ayat 25. Faja'tu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian salah seorang daripada perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya semula. Tadi dia dah cerita dah dekat ayah mereka kat rumah yang bagi tahu ada lelaki yang dah tolong mereka semua jadi cepat dan sebagainya. Maka tuan-tuan, saya nak bawa sampai ayat 25 ni kenapa? Kerana faja'athu, salah seorang daripada dua wanita tadi datang semula bertemu dengan Nabi Musa. Faja'athu ihdahuma. Ihdahuma salah seorang daripada dua beradik tadi. Tamshi 'ala istihya. Mereka berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, dalam keadaan malu, dalam keadaan menjaga maruah. Tamshi 'ala istihya, tuan-tuan yang muliakan, kita boleh kaitkan juga dengan wala yadribna bi arjulihinna tadi, iaitu wanita berjalan mesti dalam keadaan malu, merendahkan pandangan, tidak membunyikan ataupun menampilkan bunyi yang boleh membuatkan orang tertarik kepada mereka. Ya, jadi semua kaitan tuan-tuan perempuan dalam perjalanan kita sebagai seorang wanita mukminah. Baik. Siapa ayah Sofi? Ayah Sofi untuk bagi tahu satu mesej. Maka wanita ini berkata. Tapi sebelum tu rakan sekalian, perhatikan tadi kan yang bagi ternakkan minum tu dua wanita. Sekarang salah satu wanita sahaja, salah seorang wanita sahaja yang diutuskan semula oleh ayahnya untuk pergi kepada Nabi Musa. Para ulama kata menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat pemalu, menjaga maruah diri dan tahu matlamat bila keluar dari rumah. Kalaulah tidak, mesti bapak dia hantar semula 2 kali sama 2 orang. Tetapi hantar seorang pun ayah dia percaya. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan pada diri saya, apabila bapa kita memberi kepercayaan kita kepada orang, apabila suami kita memberi kepercayaan kita kepada kita untuk keluar daripada rumah, maka sepatutnya menjaga kepercayaan daripada bapa kita ataupun kepercayaan daripada suami kita ataupun juga kepercayaan daripada isteri kita dengan menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh kejujuran dan amanah. Kerana dah dipercayai, kita dah dapat trust daripada orang kita kasih. Dia keluar rumah, dia pandailah tu jaga maruah. Dia keluar rumah, dia ingatlah tu dia sebagai, keluar daripada rumah, dia ingat dia tu sebagai seorang isteri. Dia keluar daripada rumah, dia ingat dia sebagai seorang suami. Orang yang beringat tentang siapa diri dia itu akan menjaga diri. Seperti mana kepercayaan yang diberikan oleh bapa ini ataupun Nabi Syuaib. Maka dia keluar, dia kata tu Nabi Musa tuan-tuan. Inna abi yad'uka yajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapa aku yad'uka, invite kamu, jemput kamu, liyajziyaka, untuk reward kamu, untuk beri balasan kepada kamu. Ajra, untuk balas diri kamu, ma saqaita lana, sebab tadi engkau tolong kami bagi pada ternakkan kami. Tuan-tuan, bear in our mind, Nabi Musa adalah seorang musafir. Dia safar daripada Mesir ke Madian. Kota Madian adalah tempat baru yang tidak pernah dijejaki sebelum ni. Tahu tak di mana nak makan kota kena uang. Sebab tu tadi dalam ayat 23 Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Meminta kebaikan ataupun kepada rezeki pemberian. Dan subhanallah, kerana orang beriman itu Allah akan kabulkan doa dia dalam keadaan macam mana yang kita kita telah datang satu jemputan daripada orang yang kita tak kenal, maafkan saya, Nabi Musa tak kenal, untuk dibalas budi kerana pertolongan tadi. Maka dekat sini juga kata para ulama menunjukkan bolehnya untuk kita tawassul dengan kebaikan kita. Yang maksudnya kita buat satu ketaatan kepada Allah, maka kita tawassul. Maksudnya ketaatan itu mudah-mudahan kita mendapat satu rezeki yang lain. Tetapi bukan tawassul di kubur, bukan tawassul dengan orang mati yang dah mati ataupun di kubur, bukan ya. Tawassul dengan kebaikan atau ketaatan yang kita buat. Selepas kita buat satu-satu ketaatan, berdoa dan memohon hajat. Bahkan kata para ulama juga, antara masa untuk doa dikabulkan dengan izin Allah Ta'ala adalah setelah kita buat satu-satu ketaatan.
Tadi Nabi Musa buat kebaikan. Nabi Musa buat satu ketaatan, iaitu wajib membantu saudara kita yang memerlukan. Dan dengan gentleman kita katakan, tadi Nabi Musa bertanya dan terus tolong. Dan kemudian selepas itu Nabi Musa berdoa. Sebab Nabi Musa sebagai seorang musafir perlu kepada bantuan, perlu kepada rezeki, perlu kepada kalian. Dan siapa? Perlu kepada kurniaan daripada Allah. Lalu Nabi Musa berdoa setelah berkebaikan. Perhatikan doa Nabi Musa dikabulkan. Ayah kami jemput kamu untuk ke rumah sebab nak balas balik kebaikan kamu. Tadi tolong kami bagi minum. Kita datang. Maka ketika Nabi Musa datang dan mendapatkannya dan cerita balik kisah-kisah kejadian yang berlaku, ya, apa yang berlaku pada dirinya, khususnya sebelum Nabi Musa datang ke Madian, apa yang berlaku dalam kehidupan dia tadi, maka berkatalah orang tua itu, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf. Dah cerita-cerita, dah update cerita, dah report kepada orang tua ni, ya, orang yang tadi syekh tadi, saya terjemah dengan orang tua kerana syekhun kabir. Syekhun ini adalah orang tua yang sangat lanjut usia. Okey, salah satu terjemahnya. Maka bapa dua wanita tadi ni dia kata apa? Qala la takhaf. Janganlah engkau bimbang. Najauta minal qaumil zalimin. Engkau telah selamat daripada kaum yang zalim. Maka rakan-rakan, ayah ni kata tak apa, kamu jangan risau, kamu dah selamat dah, ni tempat yang bagus, tempat yang selamat untuk kamu. Mungkin tadi rakan-rakan, saya tak sikit lagi nak sentuh tamsyi ala istiqlaq dari awal tu, menunjukkan juga kata para ulama, wanita ini menyuruh Nabi Musa berjalan terlebih dahulu dan kemudian wanita ini berjalan di belakang Nabi. Mungkin mengatakan Nabi Musa yang menyuruh wanita ini, sebahagiannya mengatakan Nabi Musa yang menyuruh wanita ini berjalan di belakangnya. Maksudnya dia memandu Nabi Musa untuk ke rumahnya daripada belakang. Menunjukkan satu lagi adab kita berjalan, seeloknya didahulukan lelaki supaya tidak terganggu aurat dan juga maruah seorang wanita kepada lelaki. Rekan-rekan yang dia. Baik, sedikit lagi, maka perhatikan ayat 26 rakan-rakan. Qalat ihdahuma ya abat istajir. Salah seorang di antara kedua tadi berkata, apa wahai ayahku, ya abat istajirhu. Ambillah dia menjadi orang upahan. Ambil dia jadi orang yang mengembala kambing kita. Ambillah dia bekerja. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah boleh ambil bekerja, ayah boleh ambil untuk mengembala kambing kita adalah al-qawiyyu al-amin. Orang yang kuat lagi orang yang amanah. Kenapa saya sampai poin ini rakan sekalian? Kerana ini juga kata para ulama bukan sekadar menjadi tips ataupun ciri untuk kita ambil seseorang bekerja, tetapi juga boleh menjadi salah satu KPI ataupun evaluation kita, tips kita untuk mencari pasangan. Sebab di masa diskusi pertama kita dah bincang sikit sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Di antara ciri-ciri yang perempuan, mungkin ada yang sebahagian melihat pada kecantikan, melihat keturunan, sebahagian yang melihat kepada harta, yang sebaiknya melihat kepada agama. Sama juga untuk calon lelaki juga, untuk calon suami juga kita mesti tengok yang paling penting adalah daripada sudut agama. Dan antara tips lain adalah al-qawi al-amin. Al-qawi ini rakan-rakan yang dimuliakan adalah kompetensi. Kompetent. Al-amin adalah integriti, yang beramanah. Maka calon suami ataupun calon isteri antara lain, selain pada kita bincang tentang tips ataupun calon mesti adalah orang yang beragama, yang beriman dan beramal soleh, juga memiliki kekuatan, kompetensi dan juga memiliki integriti, amanah. Dan ini antara ciri yang juga kita ambil orang bekerja, melihat kompetensi dan juga melihat kejujuran. Kita tengok tadi dalam nilai Nabi Musa rakan sekalian, apa yang kuat, apa yang amanahnya. Kuat daripada sudut mengangkat penuntut telaga tadi yang sepatutnya dilakukan oleh 10 lelaki, Nabi Musa boleh buat seorang-seorang. Okey, maksud kuat dekat sini lebih besar kita boleh panjangkan, namun yang sesuai untuk saya bincangkan setiap topik kita pergaulan adalah amanah tadi.
Amanah dekat mana tuan-puan? Perhatikan Nabi Musa bertanya soalan yang perlu sahaja ketika berkomunikasi. Ketika bergaul di kerja rakan-rakan, berbicara dengan rakan sekerja perkara yang perlu. Dalam meeting bercakap benda yang perlu. Dalam bergaul bercakap benda yang perlu. Dalam WhatsApp bercakap benda yang perlu. Ya, kerana mengingatkan kita adalah seorang lelaki dan dia adalah seorang perempuan. Kita suami orang ataupun kita adalah isteri orang, kita bercakap dalam job scope kerja kita ataupun job description kita sahaja. Ya, tanpa melibatkan pergaulan yang bebas ataupun kita sebutkan sebagai ikhtilaf. Pergaulan atau pertempuran bebas. Nabi Musa adalah orang yang mana kerana niat yang bertanya hanyalah untuk memahami keadaan dan kemudian niat memahami keadaan diikuti dengan untuk memberi bantuan. Maka itu kejujuran dan orang yang berimanah. Dia tidak ada sebaliknya niat-niat yang tersembunyi dan begitu juga wanita tadi. Cakap perkara yang perlu, menjawab perkara yang ditanyakan dan very straightforward. Kemudian dengan amanah sebagai seorang anak perempuan yang telah diberi kepercayaan untuk keluar rumah daripada bapanya, balik semula. Oh tadi kenapa juga lelaki sekian-sekian, kerana sekian-sekian. Maka tanpa menunjukkan bahawa kita sebagai seorang wanita khususnya, bukan sahaja yang paling penting tentang kecantikan, bukan sahaja tentang perhiasan, tetapi juga sangat penting untuk menilai aspek ataupun sudut pergaulan. Sebagai seorang isteri, mesti menjaga adab sebagai seorang isteri di tempat kerja. Sebagai seorang suami, mesti menjaga adab sebagai seorang suami di tempat kerja. Sebagai seorang, kalau saya tak kahwin lagi, macam mana? Sama, sebagai seorang wanita, ada adab tata susila yang perlu sebagai seorang wanita, begitu juga sebagai seorang lelaki. Maka tuan-tuan, saya nak tutup ayat ini, perbincangan ayat ini. Ya, dengan beberapa poin. Tapi sebelum beberapa poin ini, tuan-tuan poin, ayat 27 saya tak panjangkan dengan ayat 27 tu rakan-rakan menceritakan tentang apa kesudahannya bapa dua wanita tadi, ya bapa perempuan tadi ini berkata kepada Nabi Musa, aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang daripada anak aku. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijab. Ya, aku nak kahwinkan dengan syarat engkau kena kerja dengan aku 8 tahun. Fa'in atmamta 10 fa'min indik. Kalau kamu lengkapkan 10 tahun, maka you. Kamu tu. Wama uridu an asyukka alika. Aku tak susah, aku tak bertugas nak menyusahkan kamu. Satajiduni insya'Allahu ma'as salihin. Engkau akan dapat insyaAllah aku dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik layanannya. Ayat 27 saya terpanjangkan, tapi maksudnya selepas kebaikan Nabi Musa tu bukan sekadar dibalas dengan kebaikannya diambil yang bekerja, tetapi juga diberikan wanita salihah kepada Nabi Musa sebab kebaikan Nabi Musa. Maka sebab itu tadi saya sebutkan, ya Al-Qawi Al-Amin bukan sahaja menjadi tips untuk kita memilih pekerja, tapi juga tips untuk kita memilih suami atau isteri. Untuk surat Al-Qasas, tuan-tuan perempuan, sebelum saya tutup secara keseluruhan, kita nak belajar tentang pergaulan dia secara khususnya, ataupun sebaik saja kita keluar daripada langkah daripada rumah, menunjukkan kita wanita secara khususnya ada keperluan untuk keluar daripada rumah setelah mendapat bimbingan suami bagi yang sudah berkahwin, juga memberi pemahaman kepada keluarga kita khususnya bapa kita sebagai wali. Kita keluar daripada rumah dengan keperluan asas ataupun keperluan mendesak. Perlu kerja, perlu belajar, perlu ambil anak dan sebagainya. Kerana sebaik-baiknya antara bentuk menjaga wanita daripada fitnah, kata penulis kitab Al-Hayatul Zawjiyah Al-Quran Karim adalah wanita yang selamat di rumah sekiranya tidak ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, daripada surat Al-Qasas juga akan sekalian, kita tahu bahawa komunikasi sememangnya perlu dalam dunia kita hari ini antara lelaki dan perempuan. Ya, kebiasaannya mesti ada kerja, ada komunikasi, jual beli, bermuamalah dan sebagainya. Namun, kita belajar daripada Nabi Musa dan juga dua wanita Madian tadi, ada komunikasi tetapi sekadarnya straightforward, benda yang perlu dibincangkan, tidak berlebihan, tidak ada gelak tawa,
Kita juga peringatan untuk sedang kita semua tidak berlaku pergaulan dan percampuran yang sangat bebas. Jadi untuk tampar di antara lelaki dan perempuan di tempat kerja, tidak berlaku tampar di antara suami dan isteri di tempat kerja, suami orang lain dan isteri orang lain maksud saya. Kan? Okey, ada adab-adabnya. Jadi kami semua kita kena jaga tentang perempuan untuk menjaga kemuliaan kita sebagai seorang wanita dan sebagai seorang lelaki yang beriman. Kita tahu batasan, tahu gap. Mesti ada gap di antara seorang lelaki dan perempuan. Apatah lagi sebagai seorang isteri, kita sebagai seorang isteri di tempat kerja dan suami di tempat kerja. Kemudian yang malu yang kita belajar oleh setiap dia, disebutkan wanita ini memang seorang ini memang wanita yang pemalu dan telah diajarkan adab malu. Penting malu ditetapkan di hadapan tuan-tuan perempuan. Dan kita juga tadi kita tengok beberapa tips untuk memilih pekerja dan juga memilih calon suami ataupun calon isteri yang akhirnya ini semua boleh kita apply dalam kehidupan kita seharian. Maka sebelum saya habis tuan-tuan perempuan, kita tutup perbincangan topik kita wanita profesional, kecantikan, perhiasan dan juga pergaulan dalam beberapa perkara asas. Yang pertama saya nak sebutkan pada diri saya dan kita semua bahawa kecantikan kita ada hadnya untuk ditampilkan atau dizahirkan, kecantikan dan perhiasan. Ya, maka kita berpegang dengan pendapat jumhur iaitu aurat keluar daripada rumah kecuali muka dan juga tangan. Dan sederhanakan penampilan, sederhanakan perhiasan, tutup kecantikan kita yang tidak perlu untuk ditampilkan, melainkan kecantikan, wangi-wangi, kebersihan, rapi itu selebihnya sepatutnya ditampilkan kepada pasangan. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, saya juga ingatkan diri saya dan kita semua secara rendah hati dan rendah diri bahawasanya kita memang akan bergaul, berkomunikasi di luar rumah dengan gender yang berbeza, lelaki dan perempuan dan sebagainya. Mungkin sampai satu masa hari ini kita tidak dapat. Namun berhati-hati dalam pergaulan, khususnya di tempat kerja. Ya, ada pergaulan, ada gap, sepatutnya ada batasan dalam bergaul dan berkomunikasi. Komunikasi pada hal yang perlu dan sebagainya, kerana kita mesti menjaga kemaluan, kehormatan dan maruah kita sebagai seorang perempuan yang beriman dan begitu juga sebagai seorang lelaki yang beriman. Dan yang terakhir tuan-tuan perempuan, saya ingatkan ini bukanlah untuk saya sebutkan pada perempuan sahaja tetapi lebih peringatan kepada saya sendiri. Salah silap saya teman-teman, Ustaz, Ustazah, Profesor, Doktor, Datuk semua, insyaAllah ada rezeki. Allah, Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan semula kepada Ustazah Isyirah, moderator kita bagi. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum mengakhiri ceramah kita pada pagi ini, sekiranya para hadirin mempunyai sebarang soalan atau kemusykilan, boleh lontarkan pada bahagian chat. Sementara menunggu lontaran soalan, sebagai peringatan bersama, pihak pengajar memohon kepada seluruh hadirin untuk mengisi maklum balas yang telah disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat Microsoft Teams dan Facebook Pusat Islam. Ustazah, di sini ada satu soalan berkenaan dalam skop tabarruj. Tadi Ustazah ada sebut berkenaan dengan penggunaan media sosial, Facebook, Instagram, TikTok. Ustazah, adakah menggunakan filter di Instagram, TikTok dikategorikan sebagai tabarruj? Ustazah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Adakah menggunakan filter diguna sebagai tabarruj? Wallahu ta'ala a'lam. Saya hanya nak sebut kata tabarruj, tetapi ia mungkin boleh membawa kepada hal tersebut kerana ada unsur mempercantikkan. Saya sebut mungkin ya tuan-puan, maksudnya ada unsur mencantikkan. Kita asalnya, maafkan saya lah asalnya kulit gelap-gelap sikit kan, tiba-tiba masuk dalam filter nampak putih. Kan, jadi kita mempercantikkan kita. Tapi sebenarnya selain daripada isu tentang tabarruj, tentang filter dan tabarruj ataupun mempercantikkan, ada satu isu yang jauh lebih besar tuan-puan, iaitu penggunaan filter membawa ataupun tiga sudut pandang pelipur. Yang ini saya pernah baca satu pandangan. Asalnya kita ada zawat contohnya kan. Bila guna filter, muka kita flawless kan, kita nampak. Nampak macam clean aja, very clean. Glowing. Jadi kalau glowing kan, glowing dan sebagainya, maka saya pernah membaca pandangan bahawa kekhawatiran penggunaan filter ini adalah ada unsur-unsur penipuan, unsur scam lah.
Ya, kalau macam contoh, jadi sebenarnya kalau suka-suka tu, dia tak ada isu besar. Maksud suka-suka adalah kalau kita save sendiri. Kita pakai filter, kita save sendiri kan, nak tunjuk dekat suami ke, nak tunjuk dekat anak-anak ataupun secara tertutup tu tidak masalah. Ataupun mungkin kita guna filter sekadarnya untuk penampilan di media sosial. Maksudnya sekadar nak guna sekali, ya, untuk tak ada isu apa-apa. Saya bagi contoh. Dia berbeza, katalah ada seorang ni dia jual kosmetik ataupun skincare. Dia guna filter untuk bagi tahu saya guna kosmetik yang saya jual ni. Saya guna skincare ni, tengok muka saya dah flawless, ya, glowing, tidak ada jerawat, putih dan sebagainya. Penggunaan filter itu ada unsur penipuan kerana nak menjual barangan ataupun satu bentuk marketing. Marketing yang lebih dikuatiri rakan-rakan. Jadi penggunaan filter sekadar ni pun kena berhati-hati lah, kerana banyak juga masa kita kadang-kadang kalau nak guna filter, try filter ni kan. Jadi sekadarnya untuk kita suka-suka, kita tunjuk kat suami dan sebagainya tu, yang besar, wallahu ta'ala a'lam. Walaupun sekiranya digunakan untuk memang ada niat lain, untuk penipuan, ya, untuk macam-macam, termasuk kalau kata adalah yang nak berkenalan, nak cara jodoh di media sosial. Boleh tak? Boleh. Silakan. Boleh guna. Maksudnya boleh gunakan media sosial untuk mencari jodoh. Tapi disebabkan nak mencari jodoh tu guna filter untuk nampak berbeza. Ya, kalau tunjuk muka sendiri, sekejap lagi tak ada orang berkenan. Jadi gunalah filter supaya nampak glowing, supaya ada yang tertarik. Dia ada unsur penipuan tu. Yang kekhawatiran sebenarnya sebalik penggunaan filter. Allah Ta'ala. Jadi nak kata tabarus secara umum tu mungkin tidak sampai kepada situ. Tapi kena berhati-hati juga sebab kadang-kadang filter tu ada yang tiba-tiba mulut merah. Sebenarnya mulut merah pun betul tak? Betul. Tapi guna filter mulut merah. Bulu mata lentik sebenarnya. Okay, jadi unsur-unsur itu kita kuatiri juga, bukan sahaja itu, tapi juga kita unsur tabarusnya Allah Ta'ala. Jadi sederhanakan penggunaan tersebut. Sederhana itu indah. Okey, itu tadi Ustazah. Okay. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas kupasan penceramah sebentar tadi. Mudah-mudahan segala intipati yang terkandung dalam ceramah yang disampaikan dapat kita sama-sama manfaatkan serta dapat kita jadikan sebagai satu platform untuk kita meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam diri, terutamanya berkaitan dengan kupasan topik hari ini. Untuk itu, sebagai tanda kenang-kenangan, saya menjemput yang berbahagia Datuk, penceramah jemputan serta seluruh para hadirin untuk bersama-sama kita mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Dipersilakan untuk semua para hadirin dan penceramah jemputan membuka kamera. Dalam 1 minit lagi ya, kita minta semua untuk buka kamera. Pin ke tu? Pin, boleh. Okey, dalam kiraan sekejap ada yang buka kamera. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhir program yang diadakan pada kali ini. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk, barisan pengurusan tertinggi serta penceramah jemputan pada kali ini atas kesudian meluangkan masa serta hadir bagi menjayakan program yang diadakan pada kali ini. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Nur Aini binti Makdin, penceramah kita pada hari ini, atas segala sokongan dan kerjasama yang diberikan sepanjang menjayakan program pada kali ini. Semoga program ini dapat diteruskan pada masa akan datang, insya-Allah. Tidak dilupakan juga kepada seluruh hadirin yang turut hadir menjayakan majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Pihak penganjur memohon jutaan kemaafan sekiranya berlaku sebarang kekhilafan sepanjang mengendalikan program pada hari ini. Dengan ini, majlis diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.